Selamat pagi kepada Profesor Dr. Noria. Saya Asnia Verulusi Anak Nelson Negara, wakil daripada kumpulan 4 yang akan memulakan pembentangan hasil kajian kami, iaitu Puak Kumbuk melambangkan warisan budaya identiti kaum Iban di Sarawak. Saya akan mulakan dengan konsep, iaitu Puak atau nama penuhnya Puak Kumbuk ialah sejenis tenunan yang terkenal di kalangan masyarakat Iban pada zaman dahulu. Dalam bahasa Iban, Puak bermaksud selimut. Puak mempunyai nilai yang tinggi dan istimewa di dalam budaya masyarakat Iban di Sarawak. Hal ini demikian kerana Puak melambangkan identiti masyarakat Iban. Terdapat 3 penyataan masalah di dalam kajian kami, iaitu yang pertama, mendapatkan maklumat yang sahih berkenaan dengan Puak Kumbuk. Yang kedua, mendapatkan informasi tepat yang diperolehi hasil daripada kaedah metodologi kajian untuk mencari cara bagi memelihara dan memelihara Puak Kumbuk. Dan yang ketiga, mengenal pasti penyebab artifak ini semakin sukar untuk ditemui pada masa kini. Saya akan teruskan dengan objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian di dalam kajian kami, iaitu yang pertama, mengenal pasti penyebab Puak Kumbuk semakin jarang ditemui. Yang kedua, mengenal pasti kepentingan memelihara dan memelihara Puak Kumbuk. Dan yang terakhir, mengenal pasti cara yang tepat untuk memelihara dan memelihara Puak Kumbuk. Seterusnya, literature review, iaitu Puak atau nama penuhnya Puak Kumbuk ialah sejenis tenunan yang terkenal di dalam kalangan masyarakat Iban pada zaman dahulu. Puak Kumbuk merupakan tenunan yang paling awal pernah dihasilkan oleh wanita masyarakat Iban pada zaman dahulu dan merupakan artifak yang paling lama di dalam budaya Iban. Puak Kumbuk ini juga masih dikekalkan sehingga kini kerana ia merupakan warisan turun-temurun masyarakat Iban di Sarawak. Kini, Puak Kumbuk telah dihasilkan dengan cara moden, iaitu menggunakan mesin, namun reka corak dan warnanya masih dikekalkan. Puak Kumbuk juga telah banyak dihasilkan untuk dijadikan sebagai kraft tangan yang sangat popular di Sarawak serta merupakan hasil tangan yang mencecah harga yang tinggi dalam sektor ekonomi. Selain itu, Puak Kumbuk juga merupakan hasil tangan tradisional yang menjadi pendapatan masyarakat kaum Iban di Sarawak. Kemudian, metodologi. Jadi, kami telah menggunakan 3 kaedah, iaitu yang pertama, data primer. Data primer ialah sumber terdaftar yang telah diperoleh secara langsung dari sumber asli seperti dari kajian lapangan melalui mengkaji dan pemerhatian. Antara metod yang telah digunakan ialah soal selidik dan temu bual. Soal selidik. Pengkaji telah menggunakan borang soal selidik untuk mendapatkan maklumat seperti pandangan daripada penduduk setempat. Pengkaji memperoleh hasil data dan maklumat yang tepat apabila dapat mengedarkan lebih banyak borang soal selidik kepada responden yang lebih ramai. Borang soal selidik telah diedarkan kepada 100 orang responden dan terdapat 3 bahagian di dalam borang soal selidik yang telah diedarkan. Pada bahagian A mengandungi latar belakang responden iaitu umur, jantina, kaum dan agama. Manakala pada bahagian B mengandungi soalan-soalan soal selidik mengenai Puak Kumbuk. Seterusnya, temu bual. Pengkaji telah memilih 5 orang informants untuk ditemu bual bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan. Kajian ini dilakukan secara atas talian untuk mendapatkan maklumat yang sahih mengenai kajian yang dijalankan. Informan yang dipilih ialah pembantu takbir beroperasi di Borneo Culture Museum dan pekerja bertenun di Kampung Budaya Sarawak. Pengkaji telah menyediakan 3 soalan struktur bagi setiap objektif dalam borang soal selidik. Soalan yang dikemukakan adalah berbentuk ringkas, padat dan mudah difahami. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya pembentangan ini akan saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Kita akan meneruskan pembentangan untuk analisis data, iaitu bahagian A, demografi responden. Yang pertama adalah jantina. Seperti lelaki, terdapat 55 orang bersamaan dengan 55%. Kemudian perempuan iaitu 45 orang bersamaan dengan 45%. Jadi jumlahnya adalah 100%. Yang kedua pula iaitu umur responden. Responden yang berumur 20 hingga 39 tahun berjumlah 57 orang bersamaan dengan 57%.
manakala responden yang berumur 40 hingga 59 tahun mempunyai bilangan 41 orang bersamaan dengan 41%. Jadi untuk responden yang berumur 60 hingga 79 tahun, terdapat 2 orang yang mempunyai 2% bersamaan dengan, dan jumlah keseluruhan adalah 100%. Untuk yang ketiga pula iaitu bangsa responden. Responden yang berbangsa Melayu mempunyai jumlah 28 orang bersamaan dengan 28%. Kemudian yang berbangsa Cina terdapat 5 orang bersamaan dengan 5%. Kemudian bangsa Iban iaitu 11 orang bersamaan dengan 11%. Seterusnya Bidayuh 34 orang bersamaan dengan 34%. Dusun 2 orang bersamaan dengan 2%, dan bangsa lain-lain iaitu 20 orang bersamaan dengan 20%. Jadi jumlahnya adalah 100%. Untuk yang keempat pula iaitu agama. Responden yang beragama Islam, mereka mempunyai jumlah 35 orang bersamaan dengan 35%, manakala yang beragama Buddha bersamaan dengan 12 orang iaitu 12%, dan yang terakhir iaitu agama Kristian iaitu 52 orang bersamaan dengan 52%, dan jumlahnya adalah 100%. Untuk perbincangan dan keputusan. 6.2. Pengetahuan responden terhadap Payakumbuh. Untuk soalan pertama, Payakumbuh mempunyai nilai harga yang sangat tinggi dari segi faktor ekonomi. Majoriti responden menjawab setuju dan terdapat seorang responden memilih sangat tidak setuju. Seterusnya soalan nombor 2, Payakumbuh melambangkan identiti masyarakat Iban. Majoriti juga memilih setuju. Soalan nombor 3, pembuatan Payakumbuh dilakukan dengan penuh ritual serta merupakan tekstil tangan tradisional kaum wanita Iban di Sarawak. Majoriti responden memilih setuju. Seterusnya soalan nomor 4, Payakumbuh merupakan warisan turun-temurun kaum Iban dan sehingga kini masih kekal. Majoriti responden juga memilih setuju. Soalan nombor 5, Payakumbuh telah diperkembangkan secara meluas sebagai produk kraft tangan tradisional. Majoriti juga memilih setuju dan terdapat seorang responden memilih sangat tidak setuju. Seterusnya untuk soalan nombor 6, reka corak Payakumbuh tertumpu kepada motif tumbuhan, haiwan, buah-buahan, manusia dan senjata. Majoriti responden menjawab setuju. Seterusnya untuk soalan nombor 7, pembangunan produk-produk yang bermotifkan budaya tempatan berupaya membantu meningkatkan sosioekonomi dan pendapatan penduduk setempat. Majoriti juga memilih setuju. Untuk soalan nombor 8, keunikan Payakumbuh terletak pada aspek teknikal dan estetika seperti benang dan warna pencelup dihasilkan dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi tempatan. Majoriti juga memilih setuju. Begitu juga dengan soalan nombor 9 dan 10. Untuk penyebab Payakumbuh semakin jarang ditemui ialah kerana ada 4. Yang pertama, kekurangan pakar menenun. Yang kedua, peredaran zaman. Yang ketiga, kerumitan proses menenun. Akhir sekali, kepatuhan pantang larang penenunan. Bagi kepentingan memelihara dan memelihara Payakumbuh, yang pertama adalah untuk merangsang pendapatan negara. Hal ini kerana Payakumbuh dia merupakan sebuah seni tenunan tekstil yang istimewa bagi masyarakat Iban yang telah diiktiraf dan dikenali di peringkat tempatan, nasional dan juga antarabangsa. Hal ini boleh dibuktikan dengan Payakumbuh mendapat nama di industri fashion di peringkat nasional dan antarabangsa. Sebagai contoh, motif yang sesuai untuk tujuan komersial akan digunakan untuk berfashion ataupun sebagai perhiasan rumah. Selain itu, Payakumbuh ni dia juga dapat memajukan industri pelancongan.
Pelancong tempatan maupun asing yang ingin berpengetahuan luas tentang Pulau Kombo, mereka ni akan dapat segala informasi jika mereka mengunjung ke muzium. Kepentingan yang kedua adalah Pulau Kombo dapat melindungi adat dan budaya masyarakat Iban. Hal ini dikatakan demikian kerana Pulau Kombo ni merupakan artifak yang dapat dijadikan sebagai bukti cara hidup atau amalan yang diamalkan oleh masyarakat Iban tradisional. Sebagai contoh, Pulau Kombo ni dia digunakan dalam aktiviti suci seperti upacara dan peristiwa penting. Hal ini kerana Pulau Kombo dianggap sebagai sebuah medium untuk berkomunikasi dengan petara melalui mimpi ataupun pengaruh. Pengaruh kemudian dia diamalkan untuk elak diri dari angkara buruk. Bukan itu saja, Pulau Kombo ni juga dia digunakan kerana dia melambangkan status dalam masyarakat Iban. Hal ini kerana bukan semua wanita mempunyai kebolehan untuk menanam Pulau Kombo kerana proses menanam Pulau Kombo ni dia dikira sebagai ritual dan mempunyai pantang larang yang perlu dipatuhi. Menurut kepercayaan mereka, wanita yang boleh menanam Pulau Kombo ni mereka dianggap sebagai wanita yang berkebolehan luar biasa. Kepentingan terakhir adalah Pulau Kombo dapat menyumbang dalam aspek sejarah. Dengan adanya muzium untuk menjaga salah satu khazanah bagi masyarakat Iban, sejarah yang dibawa oleh Pulau Kombo tidak akan ditenggelami zaman. Sebagai contoh, sejarah awal mengenai Pulau Kombo adalah sukar untuk dikesan kerana ketidakwujudan dokumentasi bertulis pada masa itu. Namun begitu, perkara ini tidak bermakna muzium ni dia tidak dapat untuk memelihara dan mempamerkan Pulau Kombo yang sedia ada. Hal ini dia memberi peluang kepada generasi yang akan datang untuk mengetahui sejarah nenek moyang mereka. Contohnya, pengunjung muzium dapat mengetahui kisah legenda Pulau Kombo yang menekankan watak Minggin iaitu pemburu Iban dan Dara Tincing yang merupakan anak sulung petara. Seterusnya, kesimpulan, pemeliharaan dan pemuliharaan Pulau Kombo adalah penting bagi mengekalkan warisan dan budaya Pulau Kombo, daya tarikan Pulau Kombo serta pemeliharaan dan pemuliharaan Pulau Kombo. Pemeliharaan dan pemeliharaan Pulau Kombo melibatkan pelaksanaan yang melibatkan prosedur seperti penilaian, pembersihan, penstabilan, pembaikan, pengurusan, penjagaan dan pembuatan keputusan yang beretika. Tujuannya ialah untuk melindungi warisan budaya dan sejarah serta menjadikan khazanah yang berharga tinggi sehingga ke generasi yang akan datang. Seterusnya adalah cara yang tepat untuk memelihara dan memelihara Pulau Kombo. Antaranya adalah dengan mendokumentasi Pulau Kombo. Hal ini kerana sejarah hanya dapat dicatat apabila wujudnya dokumentasi bertulis ataupun digital. Kedua adalah menggantungkan Pulau Kombo. Kebanyakan hasil seni tekstil ni dia merupakan kain yang berlebar besar dan panjang. Oleh itu, mereka perlu menggantungkan Pulau Kombo itu supaya motifnya dapat dilihat daripada pelbagai sudut. Akhir sekali, maklumat dilabelkan dan dipamerkan bersama dengan objek. Melalui cara ini, pengunjung yang datang ke muzium ni, diorang dapat merujuk kepada papan yang mengandungi segala informasi yang mereka perlu. Untuk penghargaan, kami mendapatkan gambar-gambar Pulau Kombo tersebut semasa lawatan di Kampung Budaya Sarawak dan juga lawatan di Borneo Culture Museum. Seterusnya, proses penyediaan tekstil Iban, bahan-bahan yang digunakan dalam pewarnaan tersebut ialah daripada tumbuh-tumbuhan. Untuk rujukan, kami mendapatkan informasi tersebut daripada laman-laman web dan juga temu bual pada tarikh 2 Disember dan 3 Disember 2023 di Kampung Budaya Sarawak dan Borneo Culture Museum.